Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 5 bersama Ustazah Farhah Nabila binti Muhammad Khalid. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah, kita akan sambung pembelajaran kita di bawah bidang adab, iaitu tajuk berjual beli dengan berhemah siri yang pertama. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama dapat menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli, dan yang kedua menerangkan adab berjual beli. Baik. Okey. Jika kamu fikirkan apa contoh jual beli yang kamu sendiri alami di sekolah, apa contohnya? Contohnya adalah jual beli di kantin sekolah, ataupun juga di koperasi sekolah, di kedai buku. Ini adalah dua contoh jual beli yang kamu sendiri biasa alami. Baik, kita pergi yang pertama, pengertian jual beli. Okey, jual beli, apa maksud jual beli? Okey, jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Maksudnya jual beli ada akad dia. Saya jual, saya beli. Akad pemilikan harta memberi kesan kepada pemilikan secara kekal. Asalnya harta tersebut bukanlah milik kita, tapi bila berlaku proses jual beli, pemilikan harta tu berpindah tangan pada kita. Contoh, kita beli barang apa-apa, asalnya bukan milik kita, tapi perlunya ada akad jual beli ni, maka jadi pula milik kita. Okey, dalil nakli jual beli. Okey, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Maksudnya, padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, hukum jual beli. Apakah hukum jual beli? Jual beli hukumnya harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melibatkan perkara yang haram. Baik, adab berjual beli. Kita lihat bagaimana pula adab berjual beli. Okey, adab sebagai penjual. Kita sebagai penjual mestilah mesra dan mudah tersenyum supaya orang lebih tertarik dengan kita. Awak boleh buat perbandingan. Awak pergi ke kedai yang penjualnya masam je, tak mesra pun, tak tanya apa-apa pun, berbanding kita pergi ke kedai yang penjualnya tersenyum, tanya kita nak beli apa. Mana satu kedai yang kita akan lebih suka nak masuk? Mesti kita nak masuk kedai yang lebih mesra pelanggan. Okey, yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Mestilah seorang yang jujur. Contohnya timbang. Sepatutnya kita nak berapa kg, timbangannya terlebih. Nampak dekat timbangan sukatan, timbangan tu terlebih, kita jujur, kita bagi tahu, maaf ya, saya punya penimbang ni rosak, saya kena tambah sekian-sekian, ataupun saya perlu kurangkan sekian-sekian. Kita perlu jujur. Ataupun ada barang-barang yang rosak, tarikh luputnya beberapa hari lagi, kita maklumkan pada pembeli. Okey, ketiga,
menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur babi. Penjual ni mestilah jual barang yang halal dan berkualiti, bukan barang yang haram. Okey, yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Biasa kita pergi kedai dengar orang cakap terima kasih, datang lagi. Itu salah satu adabnya. Okey, yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Bila jumpa pelanggan ni pelbagai ragam, pelbagai permintaan. Jadi kita bersabar dan bertolak ansur. Okey, yang keenam, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Dia monopoli barang, semua barang tu dia nak jual. Sampaikan orang lain tak boleh nak jual sebab dia dah ambil semua barang tu, dia nak jual. Jadi dan nak ambil keuntungan pun berpada pada dia beli borong-borong, harga dia dapat RM2 satu. Dia jual balik dengan harga berapa? RM10. Terlalu tinggi keuntungan yang dia dapat, berkadar berpada pada. Yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Riba ni adalah berlakunya penindasan. Okey, kata saya beli harga sekian, tapi kamu kena bayar balik dengan tambah bunga. Itu tidak boleh. Dia berlaku penindasan pada orang lain, menyusahkan orang lain. Okey, adab sebagai pembeli. Okey, pembeli juga ada adabnya, bukan sekadar penjual. Pembeli perlu berkomunikasi secara baik. Untung sekiranya kita dapat penjual yang mesra, kita pun balaslah dengan komunikasi yang baik. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram. Kita tahu barang-barang yang haram, kita jangan beli walaupun memang ada kat kedai tu. Okey, yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Memudahkan urusan penjual, tidak menyusahkan dia. Okey, yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Walaupun pernah dengar customer first. Pelanggan perlu diutamakan contohnya. Okey, tapi kita tetap tenang, berpada-padalah dan tidak terlalu banyak kerenah. Okey, yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Sebab ada sale sekarang ni, semua bertolak-tolak. Okey, biasalah tu kan. Tapi kita sabarlah, tunggu giliran kita. Dengan musim sekarang ni perlu patuh SOP, tak boleh ramai-ramai. Lagilah kita memang perlu bersabar menunggu giliran. Keenam, berterima kasih setelah selesai urusan. Begitu juga sebagai pembeli, kita juga berterima kasih kepada penjual. Sebab kita dah dapatkan barang yang berkualiti, barang yang baik, kita berterima kasih pada dia. Okey, ketujuh, mengelakkan pembaziran. Beli apa-apa saja berpada-pada untuk keperluan kita. Jangan sampai membazir. Dan yang ke-8, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan sukatan barang. Macam saya sebut tadi, mungkin penimbang dia rosak, mungkin dia tersalah timbang, tapi kurang beberapa gram saja. Kita janganlah sampai nak bergaduh. Kita bertimbang rasa lah. Okey, baik, itulah adab-adab sebagai penjual dan pembeli. Okey, baik, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.